one of my favourite lah. Aku fans dia Kalau korang nak tahu, aku fans dia. Aku memang layan video-video dia. Alright guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Apa jauh sangat mic ni. Alright guys, Assalamualaikum. Ya, Allahu Akbar. Okay, sekali lagi Alright guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni hari Sabtu. Macam biasa, kita santai-santai je. Kita tak nak serius sangat, tapi dalam konteks yang seram juga. Tapi sebelum Acah nak start video, Acah nak cakap terima kasih kepada Riz Style sebab dah menyemposa sebab dah bagi Acah satu baju yang sangat-sangat awesome ni. Kalau kau tengok nampak ni, Luffy, Luffy, siapa-siapa peminat anime mungkin tahulah Luffy ni siapa kan. Yang berlakon dalam cerita Dragon Ball tu. Marah. Tahu One Piece. Right, dekat belakang pun nanti aku tengoklah gambar kan. Kat belakang pun ada print gambar Luffy. Memang cantik gila. Kalau korang nak dapatkan pelbagai baju, orang kata ada konsep anime, gaming, PUBG, and then macam-macam lah kat situ. Kat situ ada Zoro, Sanji and all that. Korang boleh pergi dekat IG ni, and then pergi klik and follow diorang. Lepas tu korang terus tanya diorang and pilih baju yang korang nak. Sebab apa sekarang diorang tengah buat promotion. And satu lagi, boleh dapat free gift pada setiap pembelian. Alright, so just check it out diorang punya IG sekarang. Okay, so kita tak nak buang masa. Kita nak teruskan untuk hari ni. Macam korang nampak kat thumbnail, Acap cakap hari ni Acap nak cakap ataupun nak bagi tahu korang top 10 video top 10 pecerita seram yang Acap suka. I mean favorite. This is on my own lah. Tak kisahlah korang siapa kan. Tapi ini Acap punya top 10. Tapi hari ni Acap nak buat 10 sampai 5 dulu. So kita tengok saat lagi. Siapa yang dah tengok video ni, jangan lupa tekan like tu. Jangan lupa tekan like. Jangan lupa tekan subscribe. Tekan juga bell notification supaya korang dapat video yang seterusnya. Alright. So tak nak buang masa. Let's reveal siapa daripada nombor 10 hingga ke nombor 5. So let's go. Nombor 10. Alright. So yang nombor 10 ni dia Acap rasa baru kot. Baru buat bukan barulah. Acap rasa dia ni dah lama dalam industri penceritaan ni, tapi mungkin sekarang tengah hype, which is dia daripada TikTok, tak silap Acap. Tak lain tak bukan. Okay, Acap buat dia punya intro Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back. Itu dia. So aku rasa semua orang tahulah siapa tu, sebab dia seorang je yang buat bah tu kan. So Iqmal Noor. Welcome back to my channel. Acap suka dia sebab Acap suka dia punya confident, cara dia bercakap, cara dia sampaikan cerita sangat-sangat natural, tak kekok, and then dia tahu apa yang dia nak cerita. And then dia kind of cute horror storyteller lah kot Acap rasa. But seram tu ada. And jump scare dia memang sangat lain lah. Dia buat sendiri macam tu kan. So that's why dia masuk top 10 dalam Acap punya list untuk kali ni. So Iqmal Noor, you are on the 10. Alright. So nombor 9. Nombor 9 ni dia dah lama ke dia sayang Acap masa buat video seram tak silap. Tapi Acap memang suka dia punya penyampaian daripada dulu sampai sekarang. And then bagi Acap, dia seorang yang sangat-sangat tahu tentang mood apa yang dia nak bercakap, mood macam mana dia nak masuk. Dia boleh Acap cakap the queen of mood lah. Senang cerita. Dia ada identiti dia sendiri. So tak lain tak bukan seorang wanita, Sri Kandi, cantik orangnya. Sawadi cha. Okay guys, hari ni Kak Ana nak cerita dekat korang cerita-cerita seram versi asrama. Pak intro dia aku hafal. So Kak Nan Judge. So kat Kak Nan Judge punya channel ni korang boleh nampak macam-macam lah. Dia ada share tentang information, cerita seram, and the kind of delivery dia sangat-sangat A lah pada aku. Lulus lah senang cerita. Alright. So itu di tangga yang ke-9. Macam laju sangat 10, 9 kan. Macam tak relax pula. Alright. So untuk yang nombor 8 ni nombor 8 ni Acap tak kenal sangat channel ni. Sebab channel ni banyak gila sebut nama Acap. Tak tahulah apa dia nak. Gurau. Alright, nombor 8 ni Acap suka dia ni sebab dia ni kind of yang sangat-sangat confident dengan apa yang dia buat. Dia confident dengan konten yang dia sampaikan. And one more thing, Acap suka dia orang yang starter, yang tak kisah pasal apa yang dia nak buat. Maksudnya bukan tak kisah apa tau. Okay, ada orang nak buat video, dia orang perlukan setup yang cantik dulu baru dia orang nak buat, ada kamera yang lawa dulu baru dia orang nak buat. Tapi channel ni Acap tengok background dia orang steady je, apa yang ada je. Bukan nak kata buruk ke tak.
bagi Acap just nice. Untuk mood seram, it was just nice. Tak payah daring too hard ke apa kan. So kenapa Acap suka adalah tentang confident dan juga delivery dia lah, confirm dah. Cara dia sampaikan, mood yang dia cuba masukkan, and penceritaan dia sangat-sangat lancar dan juga A lah. Bagi Acap juga A. So tak lain tak bukan, channel ni Acap suka terpikat bukan sebabkan disebut nama Acap banyak kali, tapi kerana ada tarikan dia sendiri yang buat Acap tertarik nak pergi kat channel dia. So channel yang Acap masukkan adalah Fizik Scream. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Fizik Scream Malam Sepi berteman kembali. So Fizik Scream ni dia memang bagus lah. Orang kata kalau ada pelapis kau acak-acak kan. Bukan pelapis lah, I mean kalau one day dia dah ada orang kata a proper setup kan, I will sure that dia akan go far, dia akan pergi jauh. Tapi untuk sekarang mungkin dia tengah macam nak susun ini susun itu kan. So ya, dia akan pergi jauh. Cuma satu je saya minta. Nanti saya bagi tahu. Nampak tak? Seram tak? Alright. So untuk nombor 8 Fizik Scream lah. Okay. So itu dah settle. 10 sampai 8 dah settle. Nombor 10 kita ada Iqmal Noor, Welcome Back tu tadi. Nombor 9 Sawadi Cha Kate Nanjaj. Nombor 7 Fizik Scream. Sekarang kita nak nombor 8 lah Fizik Scream. Nombor 7 orang lain. Nombor 8 Fizik Scream. Okay, untuk yang ke-7, brother ni aku baru je jumpa channel dia. Dalam rasanya minggu lepas aku stok channel dia. I kan macam surprise sebab aku suka cara dia orang kata apa, put that situation. Maksudnya okay, nak bercerita ni kita kena ada something yang boleh tarik orang, boleh pancing orang. Dia ada benda tu. Walaupun macam aku rasa kadang-kadang dia punya cerita tu quite draggy tau. Komplain terus. Maksudnya tak apalah, aku jujur lah kan, why not kan. Dia macam draggy, maksudnya okay, dia macam bila nak sampai. Tapi benda tu yang perlu tu. Sebab dia tarik penonton ke arah yang macam dah sampai ke belum? Macam ni. Dia macam tu tau. So itu aku nampak lah cara permainan brother ni dalam channel dia. Tapi cara dia sampaikan, dia sempoi. Mana ada orang buat cerita seram, buat vlog dulu. Dia seorang je aku rasa kot. Buat vlog dulu, pergi beli barang kan, beli makan, and then duduk buat cerita. Dia je buat benda lah ni. And then aku rasa kenapa aku suka channel ni adalah jokes dia lah. Which is dalam dia cerita seram tu, kadang-kadang lipas lah apa lah depan mata dia terus sebut. Biasanya orang akan cut, tapi dia macam nak letakkan that kind of element spontan dalam tu, ad-lib tu, which is bagus untuk orang tak terlalu stress dengan channel tu. Tak tahulah korang stress ke tidak dengan channel aku kan. So macam tu lah. So tak lain tak bukan yang aku maksudkan, untuk yang tangga ke-7 ni, aku boleh kata dia adalah Iqmal Hanif. Datang-datang dah marah kan. Datang-datang muka berkerut. Nama channel dia adalah Iqmal Hanif. Korang boleh pergi tengok dekat channel dia macam mana apa yang aku maksudkan, korang akan faham nanti. Alright. So betul, aku baru perasan macam Iqmal Hanif pakai spek, si Fizik Scream ni pun pakai spek. Memang cerita hantu pun pakai spek je. Tapi Iqmal Noor tak pakai spek kan. Tak apa lah, lantak dia. Alright. So itu yang ke-7. Alright, so kita move up terus yang ke-6. Yang ke-6 ni dia brother aku ni, dia bukan, channel dia ni bukan 100% seram tau. Tapi dalam channel dia ni ada satu slot yang dia ketengahkan tentang orang kata apa, seram ni lah. I mean segmen seram ni, which is aku jadi tertunggu-tunggu setiap minggu ataupun setiap kali dia nak buat konten tu. Kadang-kadang dia jemput kawan-kawan dia ramai-ramai, kadang-kadang dia berdua, kadang-kadang dia bertiga, kadang-kadang dia berempat. So aku jadi macam Okay, lepas ni cerita dia macam ni. Lepas tu macam tu. Kau bila benda tu jadi, kau boleh dengar cerita masing-masing. And paling best sekali, dia kebanyakannya dia jemput macam Insta famous, kawan-kawan dia sendiri untuk berkongsi cerita dengan penonton-penonton sekalian. So, yang aku masukkan channel ni adalah AR Vlog.
Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel AR Vlog. So hari ni kita nak buat konten yang dah lama aku tak sambung, iaitu podcast Ini Cerita Seram Ashraf Rozami Vlog untuk podcast seram. So podcast seram tu memang aku minat gila segmen tu, sebab aku pun cerita seram kan. So aku rasa dia well deserve lah. Secara benda lain tu aku tak nak sentuh lah. Tapi bagi aku segmen tu memang sangat-sangat well deserve untuk letak di nombor 6. Alright. So kita dah sampai dah nombor 5. Oh, nombor 5 ni dah kira top 5 lah dalam my list kalau nak mendengar tentang cerita-cerita seram ni. Alright. So untuk nombor 5 ni, Acap suka dia perempuan. Acap bukan suka dia tak boleh nak suka dia dah kahwin. So Acap suka kind of dia punya penyampaian, sangat-sangat sempoi, sangat-sangat bersahaja, sangat-sangat dia. I mean kalau kau sebut pasal channel dia, orang dah tak ada macam nak compare kan. Macam dia ni channel dia ni, channel dia lebih kurang macam ni. Tak ada. Bila channel dia je. Macam tu. So satu lagi Acap suka tentang apa yang dia nak sampaikan adalah di mana dia kenal dulu apa yang dia perlu sampaikan, and then tak lebih-lebih. So channel yang Acap masukkan adalah itulah kakak korang, itulah Chamimi Hadri. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Itu dia Chamimi memang Chamimi is one of my favourite lah. Aku fans dia kalau kau nak tahu, aku fans dia, aku memang layan video-video dia. So Chamimi Hadri aku letak di top 5 sebab yalah yang aku cakap tadi, I really like her way when she talk. Gitu. Speaking kau. So itu saja untuk hari ni. Kita dah sampai nombor 5 dah. So untuk korang pula, korang punya top 10 sampai 5 siapa? Korang boleh drop dekat komen. Macam pendek pula video ni Kau nak tunggu part 2 ke kau nak aku sambung tu nombor 1? Mana satu? Okey lah. Kita bagilah. Kita reveal nombor 4 lah. Last. 3 sampai nombor 1 saya akan bagi tahu di next video. Ke dia malah nak tunggu? Stress lah macam ni. Okey, tak apa lah. Okey, untuk korang punya pasal, okey, kita tak payah buat 2-3 video banyak-banyak, tak payah banyak kerja. Kita pun dah nak puasa kan. Tiba nak puasa kan. Okey, kita terus sampai top 1 kan. Kita nak bagi 50,000 untuk yang nombor 1. Tak takut ada yang claim. Alright. So untuk nombor apa tadi? Nombor 4 Nombor 5 dah sebut nombor 4 ni, ini memang favourite aku lah. Orang kata satu grup yang sangat-sangat masyhur di Melaka ni. Gitu. Alright, tak memang aku minat. Ni bukan nak kata sebab diorang kawan aku ke, diorang banyak kolaborasi dengan aku ke, tidak. Bukan nak bias ke apa tapi diorang dah bayar aku 400 untuk letakkan dia nombor 4. Kalau letak aku 500, mungkin dia akan letak nombor 2, nombor 3 lah. Tak. Alright. So grup ni memang sangat-sangat hardcore seram dia. Maksud aku, cerita yang dia dapat ataupun cerita yang disampaikan kepada korang, diorang tak main cerita-cerita macam akulah kan. Aku macam ni macam seram-seram budak-budak. Tak. Channel ni guys, diorang kebanyakannya dengar cerita daripada actual one. So, kalau dia kata cerita ni disampaikan oleh seorang ni, dia akan bawa orang tu datang studio and bercerita kepada korang. Dia tak macam aku. Allah. Woi, kau tengah kerja. Okay. Dia tak macam aku. Maksudnya orang sampaikan kat aku, and then aku share kat korang. Dia tak. Orang sampai kat dia, dia bawa orang tu datang studio. Contoh aku ada kolaborasi dengan diorang. Kalau korang pernah tengok video aku dengan diorang, dengan Sam tak silap aku, pada waktu tu aku sendiri terperanjat sebab mula-mula aku ingat, aku dimaklumkan aku ni datang untuk bercerita, tapi sebenarnya aku datang untuk mendengar cerita. Itu adalah experience yang paling first aku dengar daripada actual one yang betul-betul alami benda-benda yang mistik ni lah. And then diorang pun ada buat panggilan call sampai Singapura tak silap aku, orang telefon dia untuk berkongsi cerita seram. So channel yang aku nak sampaikan, aku nak maksudkan adalah Santai Chill. Seperti biasa malam keliruan kita akan bawa tetamu jemputan. Tetamu jemputan ni kali ni belah utara lah Kita jarang nak dengar orang utara cakap utara ni. So Santai Chill di tempat yang keempat sebab pada aku dia kind of yang sangat-sangat best lah. I mean best lah kan. Siapa je yang nak bawa orang datang studio borak tentang benda yang betul daripada orang yang lalui yang betul kan. So dia tak ada orang kata apa, tak ada tapisan, tak ada pihak ketiga, tak ada third party lah. Dia macam direct terus sampai kepada korang. Alright. So kita dah settle
10 sampai nombor 4. Okey, kalau korang lupa Acap recap balik. Nombor 10 Iqmal Noor, nombor 9 Kate Nanjash, nombor 8 tadi Acap letak siapa Physics Cream. Nombor 7 Iqmal Hanif, nombor 6 aku dah lupa. AR Vlog. Okey, AR Vlog nombor 6. Nombor 5 tadi aku letak Chamimi. Chamimi. Nombor 4 Santai Chill. Kantoi pula kan. Okey. Tapi untuk nombor 3 sekarang, kita dah masuk ke Pingat Gangsa untuk acara pencerita paling seram di list Acap. Acap-acap kan. Alright, untuk Pingat Gangsa ni Acap boleh bagi kat seorang wanita. Dia merupakan speaker wanita yang korang boleh nampak dia dekat ML Studios. Korang boleh nampak dia bercerita dekat live IG dia. Kenapa Acap letak dia nombor 3? Kerana dia ni kind of yang beauty. Yang lain pun cantik juga kan. Dia ni kind of yang beauty seram. Kau tahu tak, bila cerita hantu kan, dia ada perempuan yang cantik tapi seram. Kau faham tak benda tu? Kau nampak dia macam lawa tapi hakikatnya dia menyeramkan. Dia ni. Aku rasa dia macam tu. So sebab bila dia buka mulut, dia bercakap ataupun dia bercerita tentang kisah yang dia lalui, tentang atuk dia, tentang family dia, tentang rumah dia, aku boleh rasa benda tu dekat dengan aku. And aku jadi takut man. Maksudnya, contoh dia cerita pasal rumah dia, bilik dia apa semua, aku boleh sampai jadi paranoid. Macam alamak, aku dah lah nak tidur macam tu tau, macam tu. So aku rasa macam dia deserve untuk letak dekat top 3 aku lah. Sebab dia tinggalkan that kind of impact dekat aku sendirilah. Bukan sebab aku tengok dia sebab dia lawa, tidak. Tapi memang bagi aku, dia lawa daripada segi dia dan juga penyampaian dia. Gitu. So nombor 3 ni tak lain tak bukan, Acap nak shout out to Kamarina Hashim. Hi and Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hashim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good So Kamarina Hashim, for me, you are the good storyteller. Tapi aku tak faham lah kenapa macam orang slow nak subscribe dia. Korang pergi subscribe dia sekarang kan, dengan yang lain lah, yang daripada nombor 3 ni sampai nombor 10. Korang pergi subscribe dia orang sebab I do think yang dia orang is very very good, talented and all that. Alright, so tak nak buang masa Acap. Kita nak tahu Pingat Perak ni disandang oleh siapa. Pingat Perak ni pun Acap nak bagi dekat one of ini reference Acap. Dia ni reference Acap. Dia dulu nombor 1. Tak adalah. Dia dulu masa Acap kenal channel dia ni, memang Acap suka sebab dia adalah the only one pencerita seram ataupun crime yang orang kata the only one Sri Kandi, perempuan yang ada dekat dalam this arena lah. And then sekarang dah ramai kan. So tapi masa Acap buat starting dulu, dia antara perempuan yang terawal. And then memang tak dinafikan apa yang dicerita tu sampai technical was good. Dia dah ada studio baru dah sekarang, pembaharuan yang cukup cantik, memang style gila. Kenapa Acap cakap dia di nombor 2 adalah kerana Acap boleh rasa the vibe of Nadia Omar. Kalau korang layan YouTube dekat Indonesia, dia ada vibe benda tu, which is satu vibe yang dia tak terlalu try hard, but that kind thing sampai kau rasa macam serius doh benda ni macam ni. Sebab kalau kita dengar cerita tentang crime ni, umpama kita macam tengok berita, kau faham tak, benda-benda lepas. Siapa je suka tengok sejarahan. Tapi dekat channel ni, aku boleh kata setiap crime yang dia bagi tahu is macam all about aku punya new input dekat dalam diri. Sampailah, singkat, mudah faham, and then cerita seram dia pun sampai. So tak lain tak bukan, untuk nombor 2 ni Acap nak umumkan, drum roll. So yang nombor 2 ni adalah is all about Nina Story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Pada video-video aku yang sebelum ni, sebenarnya aku pernah pun bahas tentang hospital yang menyeramkan. Yes, Nina Story guys. Nina Story, siapa tak kenal channel ni guys. Dia pun one of, orang kata apa, dah kira otai lah kot dalam arena ni. So Nina Story, dia aku letak nombor 2. Mesti korang ternanti-nantikan siapakah yang pertama di list Acap. Acap kalau buat bersambung ni sia-sia je. Alright. So, yang pertama, which is juara, I think the best one yang Acap suka gila cara penyampaian dia. Acap suka gila dia punya
cara macam mana cara dia tersendirilah dia tak ada kopi lain-lain. Macam korang nampak aku kan, korang akan cakap Acap ni lebih kurang KC champion, korang akan cakap macam tu. Tapi Mamat ni aku layan dia sampai aku beli mic ni. Itu nampak tak dia punya influence kat dalam diri aku. Dia punya influence sampai aku beli mic ni. Sebab apa? Aku nak dapat suara ataupun that kind of quality yang ada dalam video dia. Nampak tak? Sebab bila dia bercakap, Assalamualaikum guys, hari ni macam tu, dia macam sedap gila lah. So memang sedap. Suara dia, tone dia sangat-sangat unik. Memang aku minat gila. So aku tak nak, tak nak berpanjang-panjang cerita. Sebab dia all good in every way lah, aku rasa. So tak lain tak bukan, daripada tadi tak lain tak bukan. So my juara untuk my list is Carol Series. Hutan tu bukanlah suatu tempat untuk kita masuk dengan sesuka hati kita. Bila kita masuk dekat dalam hutan tu, ada mata yang sedang memerhati setiap gerak geri kita apabila kita berada dekat situ. So, menjaga tingkah laku, adab serta percakapan kita adalah asas utama apabila kita berada dekat sana. Meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang Yes, untuk brother Carol, it's not about friendship ke kawan ke tak, but ini ikhlas dari hati aku. Memang kau influence gila dalam channel aku. Aku rasa selepas KC Champion, kau antara yang influence yang aku kata letak dalam channel aku lah. Aku rasa macam dia punya brother ni punya sound sedap, feel dia sampai, cara lenggo editing pun aku rasa macam, walaupun kita punya subscribers macam orang nampak aku daripada aku dekat atas kau, but aku rasa benda tu doesn't count matters pun. Sebab kalau cerita pasal quality, gua kalah jauh bro. Gua salute lu. Macam tu lah cerita dia. Alright. So itulah daripada 10 sampai ke 1. So korang mesti ada korang punya list sendiri kan. Ini Acap punya. So tak ada apa offended. Korang mesti tanya kenapa tak ada Faizal Rozi, tak ada Solo Ambush, tak ada KC Champion, tak ada siapa-siapa je lah lagi yang pencerita seram, ala Porpo semua tu. Bukan Acap tak letak diorang dalam top 10. Acap layan juga, but diorang ni is another level dah. Diorang ni bukan pemula macam kita orang. Kita ni pemula. Acap letak diri Acap as pemula, and yang lain ni Acap sure kita semua permula. Orang-orang yang orang kata apa, pucuk barulah dalam bidang ni. And then kita orang banyak lagi kena belajar, banyak lagi kena polish. So untuk yang lain ni memang dah OP lah, senang cerita Alright, so kalau korang ada korang punya list, korang boleh drop kat komen 1 sampai 10 yang mana mungkin sama dengan Acap, korang boleh komen juga. So sampai sini je untuk sekarang video ni. Tak ada apa-apa serious, nothing more, no hits, no apa. Ranking tu just suka-suka lah, orang kata it's my own ranking lah. Alright, so sampai sini saja video Acap. Kita jumpa hari Isnin macam biasa untuk cerita seram. Kalau korang nak letak Acap dalam ranking korang pun tak ada masalah. Takkan Acap dah letak ranking Acap sendiri dalam ranking Acap sendiri kan? Nampak? Alright, so sampai situ saja video Acap. And tak ada apa nak cakap, just jaga diri. Alright, so kita sama-sama buat cerita seram ni untuk hiburkan korang. Untuk kalau kata benda tu betul ke, benda tu tidak ke, for me that kind of mindset kita kena ubah lah. Sebab bila kita cerita pasal benda seram ni, dia might kind be hiburan, dia might kind be real. So kita letak benda tu sebagai satu hiburan lah pada aku, untuk selamat. And kita letak dekat tengah-tengah. Jangan terlalu taksub, and jangan terlalu nak kita macam mana. Kadang-kadang orang viewers ni, aku kadang-kadang macam pelik sebab diorang nak kita ikut selera diorang. Kena sabarlah kan. Kita orang akan try ikut yang mana okey, yang mana bersesuaian, and kita orang akan sentiasa kita orang akan sentiasa, orang kata apa, teruskan dengan apa yang kita orang nak buat lah. Alright, so terus support channel-channel yang Acap sebut tadi. Pergi subscribe diorang sekarang juga, and then kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Assalamualaikum. Ciao. Majulah seram untuk negara. Gitu. Alright, bye-bye.